Ada 3 penculik keluar dan terus menangkap Pai Xiaoyan masuk ke dalam van. Dengan segera, van itu berlepas ke tempat lain. Kes penculikan ini menjadi kes yang sangat hangat di seluruh Taiwan pada 1997. Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Bemo dan Seram. Pada pagi 14 April 1997, Pai Xiaoyan berusia 16 tahun, masih bersekolah menengah. Seperti biasa, dia meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah. Tiba-tiba, datang sebuah van berhenti berdekatan dengannya. Ada 3 penculik keluar dan terus menangkap Pai Xiaoyan masuk ke dalam van. Dengan segera, van itu berlepas ke tempat lain. Kes penculikan ini menjadi kes yang sangat hangat di seluruh Taiwan pada 1997. Siapakah gadis Pai Xiaoyan? Mengapakah penculik itu menculik Pai Xiaoyan? Sebelum saya teruskan tentang kisah Pai Xiaoyan, mari saya menjelaskan siapakah ibu Pai Xiaoyan. Nama ibu Pai Xiaoyan ialah Pai Pingping. Keluarga Pai Pingping sangat miskin semasa dia masih kecil lagi. Dia harus mencari kerja sejak dia berumur 7 tahun. Dia juga mempunyai 12 adik-beradik di dalam keluarganya. Pai Pingping menyimpan satu impian, iaitu ingin menjadi seorang penyanyi sejak kecil lagi. Selepas dia menyertai lebih dari 10 pertandingan nyanyian, akhirnya dia berjaya menjadi penyanyi. Ketika Pai Pingping berusia 20 tahun, syarikat filem Shojiku dari Jepun datang ke Taiwan untuk mencari orang baru. Pai Pingping bernasib baik dapat dipilih di antara 3.000 orang peserta. Pai Pingping pun segera dibawa pergi ke Jepun. Selain dia membuat filem, dia juga mengeluarkan beberapa music album. Ketika dia hampir menjadi popular sebagai penyanyi, Pai Pingping bertemu dengan kartunis Jepun yang terkenal. Namanya ialah Ikki Kajiwara. Dia telah jatuh cinta kepada Pai Pingping. Selepas mereka menjadi sepasang kekasih, Ikki Kajiwara melamar Pai Pingping di tempat taman hiburan. Pai Pingping terharu lalu setuju menikahinya. Selepas mereka berkahwin, suami Pai Pingping sering menghabis masa di luar dan kurang balik ke rumah. Pada suatu hari semasa musim sejuk, Pai Pingping telah mencuri-curi mengikut suaminya ke sebuah hotel. Apabila dia buka pintu bilik hotel itu, dia ternampak suaminya memeluk perempuan bogil tanpa busana di tempat tidur. Keadaan ini menyebabkan Pai Pingping sangat terkejut dan sedih. Tetapi tidak menyangka suaminya kelihatan macam biasa saja. Paling mengejutkan Pai Pingping ialah perempuan di katil itu adalah seorang artis orang Jepun. Dia menggunakan selimut menutup badannya, lalu menghisap rokok sambil bertanyakan kepada Kajiwara, "Bukankah awak akan menceraikan wanita itu?" Ketika Pai Pingping menantikan suaminya boleh memarahi perempuan itu, tetapi di sebalik pula, suaminya langsung tidak memarahi dia. Sebaliknya, dia suruh Pai Pingping pulang ke rumah dulu. Selepas 5 tahun perkahwinan mereka, Pai Pingping tidak tahan kesepian dan tekanan di negara asing. Akhirnya, dia terus balik ke Taiwan dengan bayi di kandungannya. Nasib baik, Pai Pingping menjadi popular ketika dia menyanyikan lagu Hokkien. Kehidupan mereka menjadi lebih baik dan gembira setiap hari. Akhirnya, kes penculikan ini memaksa ibu dan anak perempuannya berpisah. Kembali ke permulaan kisah ini, Pai Xiaoyan telah diculik oleh 3 penculik. Nama 3 penculik itu ialah Chan Qingxing, Gao Tianming dan Lin Chunsheng. Untuk memudahkan saya menceritakan kisah ini, saya akan menukar nama mereka ke Achan, Akau dan Alin. Selepas mereka menangkap Pai Xiaoyan, mereka segera penjarakan Pai Xiaoyan di rumah sewa. Oleh kerana Pai Pingping tiada di rumah pada hari itu, penculik terpaksa menelefon kepada abang Pai Pingping. Dia menyuruh mereka pergi mengambil 1 bungkusan di kuburan Kuishan. Semasa Pai Pingping dan abangnya sampai ke lokasi itu, dalam bungkusan itu ada jari keling, 3 keping gambar, separuh bogil Pai Xiaoyan dan berserta surat. Surat itu ditulis oleh Pai Xiaoyan. Surat itu menulis tentang dia telah diculik.
Penculik mahu wang kertas lama sebanyak 5 juta USD sebagai wang tebusan dan tidak boleh menghubungi polis. Pai Ping Ping sangat takut kehilangan anaknya. Dia segera meminta bantuan dari polis. Polis secara senyap-senyap masuk ke rumah Pai Ping Ping, lalu melaksanakan penangkapan penculik itu. Duka citanya apabila polis mengetahui kes tentang anak Pai Ping Ping kena culik, berita itu telah tersebar ke pihak polis yang lain. Dengan tidak sengaja, ada beberapa wartawan telah mendapat berita itu. Biasanya seperti kes ini, untuk mengelakkan tebusan dibuat. Sebelum polis menyelesaikan kes untuk memastikan keselamatan tebusan itu, wartawan tidak akan membuat laporan terlebih dahulu. Tetapi kes kali ini ada kaitan dengan artis Pai Ping Ping. Wartawan itu takut ada wartawan lain mencuri dan melaporkan kes tersebut. Oleh itu, wartawan itu tidak bertahan kesabaran, lalu menerbitkan berita di Zhonghua Surat Kabar dan Tacen Surat Kabar pada hari kedua. Apabila Pai Ping Ping ternampak surat kabar itu, dia marah dan terus memprotes kepada syarikat itu dengan segera. Nasib baik dia masih sempat memberhentikan surat kabar tersebut kepada semua orang. Walaupun Pai Ping Ping berjaya menggagalkan berita itu keluar di surat kabar itu, tetapi kes penculik itu telah diketahui oleh media lain. Tiba-tiba di perkarangan rumah pintu Pai Ping Ping, ternyata terdapat hampir 10 kereta. Kebanyakan wartawan berdiri di tempat pintu rumahnya. Hotel yang berhampiran dengan rumah Pai Ping Ping juga dipenuhi oleh wartawan. Semasa Pai Ping Ping berjaya mengumpulkan wang kertas lama itu, pada hari ketiga iaitu 16 April, Pai Ping Ping mendapat panggilan telefon dari penculik itu. Dia menyuruh Pai Ping Ping membawa wang itu ke lokasi yang disebutnya. Kemudian, penculik itu menutup telefon itu. Pada masa ini, polis telah mengawasi panggilan telefon mereka sepanjang masa. Malangnya, penculik itu sangat pintar. Dia sengaja tidak berbual dengan panjang masa. Mereka juga menggunakan sesuatu alat untuk mengganggu polis mengesan keberadaan mereka. Sudah tentu, polis tidak berjaya mendapat kedudukan penculik itu. Pada 17 April, penculik itu menelepon kepada Pai Ping Ping untuk bersedia membawa wang itu kepadanya. Semasa penculik meminta Pai Ping Ping seorang diri sahaja keluar membawa wang itu, Pai Ping Ping ambil alasan bahawa dia tidak tahu memandu kereta. Dia minta agar seorang menemaninya ke lokasi itu. Nasib baik, penculik itu bersetuju dengan permintaannya. Pai Ping Ping dan polis yang menyamar sebagai temannya bersama-sama pergi ke tempat tersebut. Kereta mereka diikuti beberapa polis yang menyamar sebagai teksi untuk melindungi mereka. Akhirnya, penculik tidak muncul ke tempat tersebut. Tiada pilihan lain, mereka terpaksa balik ke rumah. Keesokan harinya, iaitu 18 April, penculik itu menelepon Pai Ping Ping lagi. Mereka memberi arahan kepada Pai Ping Ping hanya seorang diri membawa duit itu, lalu memandu kereta ke Taipei sambil menunggu arahan mereka di telefon. Walaupun Pai Ping Ping mengikut arahan mereka, yang peliknya ialah penculik masih tidak mahu muncul di mana-mana. Mengapa penculik itu masih tidak mahu muncul? Adakah penculik itu terlalu berhati-hati? Jawapannya ialah tidak. Pada hari mereka keluar memberi wang tebusan, selain dari kereta Pai Ping Ping dan kereta polis, mereka tidak tahu di belakang mereka terdapat 10 kereta wartawan mengikuti secara diam-diam dari belakang mereka. Wartawan mahu mencari sudut rakaman dan fotografi yang lebih baik. Mereka sengaja sangat dekat mengikuti kereta Pai Ping Ping. Semakin hari, semakin banyak kereta wartawan berani mengikutinya. Hingga di luar boleh nampak seperti seekor ular panjang di belakang kereta Pai Ping Ping. Polis ada mengawal wartawan mengikuti mereka, tetapi wartawan itu tetap tidak berputus asa dan mengikuti mereka. Keadaan ini sudah tentu, penculik pun tidak berani berjumpa Pai Ping Ping. Tidak lama kemudian, penculik mahu memeriksa siapakah yang mengikuti di belakang kereta Pai Ping Ping. Mereka sengaja mencuri-curi pergi ke rumah Pai Ping Ping. Akhirnya, mereka baru mengetahui bahawa ada wartawan dan polis berada di luar rumahnya. Oleh kerana Pai Ping Ping sudah melapor kes ini kepada polis, maka penculik itu merasa sangat marah.
mereka terus kembali ke bilik sewa itu, lalu melepaskan semua kemarahan memukul Pai Xiaoyan. Pada awal pagi 19 April, badan Pai Xiaoyan tercedera parah dan banyak luka di seluruh tubuh badannya. Tidak lama kemudian, dia sudah meninggal dunia. Penculik itu segera membuang itu ke dalam parit besar. Walaupun Pai Xiaoyan sudah meninggal dunia, penculik tetap cuba menyembunyikan berita kematian Pai Xiaoyan, lalu teruskan merancang menipu Pai Pingping mendapatkan wang itu. Oleh kerana penculik itu sudah banyak kali tidak muncul ke tempat perjanjian, ini telah memberi polis cukup masa menyiasat dan mencari penculik itu. Akhirnya mereka berjaya dapat kedudukan mereka. Polis dengan segera mulai menangkap mereka dengan secepat mungkin. Ketika polis mahu menangkap Achen, Achen mengambil senjata menembak ke arah polis untuk melarikan diri. Isteri Achen bernama Chang Su-chen dan kakak iparnya telah ditangkap kerana mereka cuba melindungi Achen. Akhirnya Achen berjaya melarikan diri. Akau dan Alin pula sudah melarikan diri sebelum polis datang ke tempat tinggal mereka. Mereka sempat lagi membakar semua bukti itu. Tidak lama kemudian, polis baru tahu bagaimana penculik itu boleh melarikan diri. Rupa-rupanya, penculik itu telah mencuri dengar dari panggilan telefon di balai polis. Itu sebabnya mereka sempat melarikan diri. Pada 16 April, polis baru sebarkan berita tentang kes penculik itu ke semua orang. Pai Pingping juga hadir temu ramah dengan semua wartawan. Dia berharap semua orang boleh membantu mencari anak kesayangannya. 2 hari kemudian, iaitu pada 28 April 1997, duka citanya ada orang menemui mayat Pai Xiaoyan di parit besar di Taishan. Polis baru mengetahui Pai Xiaoyan sudah meninggal dunia selama 9 hari. Sudah tentu semua wartawan tidak melepaskan peluang itu. Mereka terus bergeser ke tempat mayat itu, lalu mengambil gambar dengan tidak berhenti-henti. Kemudian banyak stesen TV, surat kabar, majalah dan lain-lain mulai menerbitkan semua kisah kes penculikan itu. Untuk menarik perhatian pembaca, mereka sengaja menerbit gambar mangsa itu dengan badan Selain daripada gambar anaknya di surat kabar, ada lagi perkara lain yang sangat menghancur hati Pai Pingping. Terdapat beberapa wartawan yang mempunyai hati busuk. Mereka ingin mahu mendapat lebih banyak pembaca membeli surat kabar mereka. Mereka sengaja membuat cerita palsu terhadap kes penculik itu. Contohnya, bagaimana mangsa itu terseksa oleh penculik itu. Tindakan wartawan itu menyebabkan Pai Pingping sangat sedih dan luka di hati. Adakah polis berjaya menangkap penculik kejam itu? Oleh kerana kisah antara polis dan penculik itu terlalu memanjang, maka saya terpaksa cuba lagi memuat video baru tentang polis dan penculik itu. Sekian cerita kali ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram saya. Terima kasih menonton video ini. Jaga kesihatan, kita jaga kita.